antara perkataan yang perlu untuk sentiasa dicanang lantangkan ketika itu adalah permohonan ampun daripada Allah. Perbanyakkan istighfar. Tunjukkan kata kita ni adalah pendosa yang mencari keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam hidup ni kita takkan boleh lari daripada segala macam nilai-nilai dosa, baik kita sedar ataupun tidak. Dan dalam waktu yang sama juga perlu untuk kita fahamkan selalu bahawasanya dosa ini dia ada expired date dia. Dan expired date dia tu yang lebih dahsyat lagi ada dengan kita, bukan ada dengan orang lain, bukan ada dengan guru kita, bukan ada dengan pasangan kita, bukan ada dengan anak, bukan ada dengan ibu, ada dengan kita. Bagaimana kita nak mengexpiredkan dosa maksiat kita adalah dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak, paling kurang beristighfar, astagfirullah. Dan sebutkan kalimah istighfar itu dengan memenuhkan rasa melakukan dosa tu, rasa bersalah yang amat sangat. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلام قبل الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحرز المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت التعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بالكتاب الله والسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafakkan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan faham, sedar dan segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Justru perbanyakkan oleh kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan banyaknya kita berselawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طيب. Tuan-tuan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, insyaallah pada malam ini kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab Ghayah al-Matlub wa A'zam al-Minnah fima yaghfirullahu bihi az-zunub wa yujibul jannah. Amalan penghapus dosa walau sebesar mana dosamu, peluang taubat tetap terbuka. Ghayah al-Matlub daripada Imam Ibn Daybak. Pada bab yang pertama berkenaan dengan tajuk iaitu taubat. Dan dalam di awal muka surat 15 itu, kalau tuan-tuan dapat maklum, disebutkan taubat
pada bab pertama mempunyai 3 fasal. Fasal yang pertama adalah dalil ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan taubat secara ringkas. Kemudian fasal yang kedua, hakikat taubat dan syarat-syaratnya. Dan fasal yang ketiga, ungkapan ataupun saranan daripada para ulama sufi. Kata Imam Ibn Daibak, ketahuilah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menamakan zatnya sebagai At-Tawwab Ar-Rahim, Maha penerima taubat lagi Maha mengasihani. Pada kebanyakan ayat dalam kitabnya yang mulia, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-37, innahu huwat tawwabur rahim, dialah yang Maha pengampun, Maha penerima taubat lagi Maha mengasihani. Surah An-Nisa ayat ke-16, innallaha kana tawwabar rahima, sesungguhnya Allah adalah sentiasa menerima taubat lagi Maha luas rahmatnya. Dan dalam surah yang sama ayat yang ke-10, wa annallaha tawwabun hakim, Allah Maha penerima taubat lagi Maha bijaksana. Surah Al-Hujurat ayat 12, innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah menerima taubat lagi Maha mengasihani. Kemudian dalam surah An-Nasr ayat yang ketiga, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia amat menerima taubat. Serta selain daripada itu, dan Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada taubat dan menggalakkannya pada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa menyucikan diri. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-74, afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim, oleh itu tidakkah mereka mahu bertaubat kepada Allah dan memohon keampunannya, Allah Maha pengampun lagi Maha mengasihani. Dan dalam surah At-Taubah ayat yang ketiga, fa in tubtum fahuwa khairul lakum, oleh itu jika kamu wahai kaum musyrik bertaubat, yakni bertaubat daripada kufur, maka yang demikian adalah baik bagi kamu. Dalam surah yang sama ayat ke-74, surah Taubah, fa in yatubu yaku khairan lahum, jika mereka bertaubat mereka akan beroleh kebaikan. Pada surah At-Taubah juga ayat ke-117, summa taba alaihim innahu bihim raufur rahim, kemudian Allah menerima taubat mereka, sesungguhnya Allah amat belas lagi Maha mengasihani terhadap mereka. Surah yang sama ayat seterusnya, summa taba alaihim liyatubu, kemudian Allah menerima taubat mereka supaya mereka kekal bertaubat. Kemudian dalam surah Hud ayat yang ketiga, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulla dhi fadlin fadlah, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu, kemudian hendaklah kamu rujuk kembali taat kepadanya supaya dia memberi kamu nikmat kesenangan hidup yang baik di dunia hingga ke satu masa yang tertentu, dan di akhirat pula ia akan memberi kepada tiap-tiap seorang yang mempunyai kelebihan dalam sebarang amal yang soleh akan pahala kelebihannya itu. Dan dalam surah Hud juga ayat 52, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, mintalah ampun kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah taat kepadanya supaya ia menghantarkan kepada kamu hujan lebat serta menambahkan kamu kekuatan di samping kekuatan kamu yang sedia ada. Kemudian ayat ke-61 dalam surah Hud, fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib, oleh itu mintalah ampun kepada Allah, kemudian kembalilah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku sentiasa dekat lagi sentiasa memperkenankan permohonan hamba-Nya. Dan dalam surah Hud ayat yang ke-90, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud, dan mintalah ampun kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah taat kepadanya, sesungguhnya Tuhanku Maha mengasihani lagi Maha pengasih. Kemudian dalam surah An-Nur ayat ke-31, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang yang beriman supaya kamu berjaya. Kemudian dalam ayat daripada surah Al-Furqan
ayat 70 dan 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal yang baik, maka orang-orang itu Allah akan menggantikan pada tempat kejahatan mereka dengan kebaikan yang dipanggil dengan kalimah hasanah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Dan sesiapa yang bertaubat serta beramal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Tuhannya dengan sebenar-benar taubat. Suratul Qasas ayat 67. Fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna minal muflihin. Adapun orang yang bertaubat dan beriman serta beramal soleh, maka semoga dia akan tergolong dalam kalangan orang-orang yang berjaya. Ayat yang ke-1, yang ayat pertama hingga ayat ketiga surah Ghafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hamim, tanzilul kitab minallahil azizil alim, ghafiriz zambi wa qabilit taubah. Hamim, turunnya Al-Quran ini daripada Allah yang maha kuasa lagi maha mengetahui, yang mengampunkan dosa dan yang maha menerima taubat. Kemudian dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ladzi yaqbalu at-taubah an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Dan dialah Tuhan yang menerima taubat daripada hamba-hambanya yang bertaubat serta memaafkan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Kemudian yang terakhir dikongsikan oleh Imam Ibn Daybaq, iaitu surah Tahrim ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Dalam sekian banyaknya ayat yang kita kongsikan dengan tuan-tuan pada perihal fasal pertama, dalil daripada ayat Al-Quran tentang taubat, daripada situ kita dapat cermati dan amati bahawasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menginginkan dan memerintahkan kita untuk melakukan taubat. Sebab itu seperti yang kita sebutkan dalam pertemuan yang dulu, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dengan kalimah Rahman, dengan kalimah Rahim. Ketika mana kelompok Ashabul Kahfi terperangkap di dalam gua Kahfi tersebut, terperangkap dalam gua tersebut, mereka bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan yang masih tersisa, iaitu dengan kalimah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Maka ulama mufassirin cuma menggambarkan kenapa golongan ahli gua ataupun Ashabul Kahfi ini minta daripada Allah rahmah. Antaranya adalah setiap kalimah yang disebutkan tentang pengampunan, disebutkan tentang taubat, akan digandingkan dengan kalimah rahim. Dan ini juga adalah satu perkara yang kita senantiasa ingatkan dan segarkan, bahawasanya rahmat daripada Allah adalah titik keampunan tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada hamba-Nya yang melakukan dosa. Dan disebutkan dengan jelas, la taqnatu min rahmatillah. Walaupun setinggi mana pun dosa yang kamu lakukan dosa dalam keadaan melampau batas, kamu lakukan dosa yang digelar sebagai israf, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syaitan, sifat mereka tidak akan mungkin mampu untuk mendapat kejayaan apabila boleh menyebabkan dan membuatkan kita terperangkap dalam kancah dosa dan maksiat. Itu bukan kejayaan syaitan. Kejayaan syaitan adalah bila mana dia mampu untuk membenihkan dan mentunaskan dalam hati kita bahawasanya setiap dosa yang kita buat Allah tak akan ampunkan. Itu adalah kejayaan sebenarnya syaitan. Maka jangan pernah tertipu daya dengan segala macam talbis, dengan segala macam khutwah, dengan segala macam strategi, plan, perancangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok syaitan yang dikepalai dan juga dikemudi oleh iblis ini. Sebab itu jangan pernah kita jadi orang yang meninggalkan, menangguhkan ataupun berusaha untuk merasakan dalam diri Allah tidak mengampunkan dosa kita. Ia adalah satu benda yang amat taghut dan ia termasuk dalam perkara syirik.
Dan kemudian disebutkan juga oleh Ibnu Daibah, banyak lagi Al-Quran. Kalau kita buka secara sepintas selalu dalam Al-Quran, kita akan menemui kurang lebih 35 kali perkataan taubat secara khusus difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak termasuk lagi dengan beberapa pecahan yang mencecah ratusan perkataan-perkataan yang membawa kepada lorongan, kepada nilai-nilai taubat, ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta taubat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Daibah juga memuatkan beberapa hadis yang kita dapat lihat, ada hadis yang pendek, ada hadis yang panjang. Yang pertama disebutkan daripada Sahih Muslim daripada Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruh, fa inni atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah." Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah dan mohonlah keampunan kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari lebih 70 kali. Kemudian dalam Sahih Bukhari daripada jalur riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfiru wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan taubat kepada Allah daripada 70 kali dalam masa sehari. Kemudian juga disebutkan riwayat daripada Sahih Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu ashaddu farahan bitawbati 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardi falah fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينه وكذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. Sesungguhnya kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya, yang mana ketika bertaubat kepadanya melebihi kegembiraan seseorang yang berada di atas kenderaannya dan berada di satu tanah yang luas, padang pasir. Kemudian haiwan yang ditungganginya itu lari dengan membawa bekalan makan dan minumnya, sehingga dia pun menjadi putus asa. Kemudian dia menghampiri sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungan pohon tersebut dalam keadaan hati yang sudah berputus asa. Tiba-tiba ketika dia berada dalam keadaan seperti itu, kenderaannya tampak berdiri di sisinya, lalu dia mengikatnya. Kerana sangat gembira, maka dia berkata, Ya Allah, Engkau ialah hambaku dan aku ialah Tuhanmu. Dia menyatakan demikian kerana terlalu teruja dan gembira hingga dia tersalah mengucapkannya kerana terlalu gembira. Kata Nabi SAW, Allah lebih gembira daripada situasi itu kalau kita senantiasa mengungkapkan, melafazkan kalimah minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Muslim juga daripada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syams min maghribiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berdosa pada siang hari, dan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berdosa pada malam hari hingga matahari terbit daripada barat. Dalam Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taba qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha taballahu alaihi. Sesiapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, maka Allah menerima taubatnya. Ia juga termasuk dalam kalimah yang disebutkan dalam surah Isra. Allah Ta'ala berfirman berkenaan dengan waktu salat, aqimis salah fi duluki syams ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Bila turunnya ayat ini, maka sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apakah ini disebutkan
di waktu fajar itu ramai yang menjadi saksi. Kemudian kata Nabi SAW, innal malaikatul lail wal malaikatul nahar tajtami'u fi salatil fajr. Sesungguhnya malaikat siang dan juga malaikat malam berkumpul pada waktu fajar, ketika waktu pertukaran antara dua malaikat itu. Dan pada waktu itu setiap wa Quran al-fajr kana mashhuda, kata ulama yang dikatakan sebagai Quran bacaan di waktu fajar itu menjadi satu perkara yang banyak penyaksiannya, iaitu disaksikan oleh para malaikat. Dan kalaulah pada waktu itu dia memperbanyakkan istighfar, dia kita tengok dalam lingkungan waktu sahur perbanyakkan istighfar, maka istighfarnya itu akan dicatat-catat oleh para malaikat, dan malaikat akan memaklumkan, memberitahu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ampunkanlah dia. Sekiranya ada permohonan hajat, malaikat akan mengaminkan doa-doanya, maka akan dikabulkan permintaannya. Sebab itu penting untuk kita berusaha menikmati waktu sahur sebelum masuknya waktu subuh itu. Daripada Safwan bin Asad radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, baban minal maghribi masiratu 'irdihi aw yasiru ar-rakibu fi 'irdihi 40 aw 70 aman qibala asy-syams khalaqahu Allah taala yawma khuliqa as-samawati wal ard maftuhan lit-taubati la yaghliqu hatta tatlu'u asy-syamsu fihi. Sebuah pintu dari arah barat yang luasnya, atau seseorang yang berkenderaan berjalan menempuh jaraknya selama 40 atau 70 tahun dari arah Syam, pintu itu dijadikan oleh Allah sejak hari dia menciptakan langit dan bumi. Dan pintu itu sentiasa terbuka untuk orang-orang yang bertaubat, tidak pernah tertutup sehingga matahari terbit dari arah barat. Pintu untuk bermohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam satu riwayat diriwayatkan daripada Sahih Bukhari dan juga Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan fasa'ala 'an a'lami ahli al-ard fadulla 'ala rahibin fa'atahu faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubah فقال لا فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلام أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت الملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم مالك في صورة آدمي فجعله بينهم فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أرنا فقبضته ملائكة الرحمة. Hadis yang panjang menyebutkan tentang senario dan juga situasi beza banding tentang taubat orang yang melakukan dosa terbanyak. Kata Nabi SAW, kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, dahulu pada zaman orang sebelum kalian, min qablikum, ada seorang lelaki yang telah membunuh 99, membunuh 99 orang. Dan dia kemudian yang bertanya kepada satu orang alim di muka bumi ketika itu, lalu ditunjukkan kepadanya seorang rahiban, pendeta. Dan dia pun mendatangi rahib tersebut, lalu menceritakan bahawa dia telah membunuh 99 orang. Maka dia bertanya, adakah terbukakah pintu taubat baginya? Dan pendeta itu berkata, tidak. Maka lelaki itu pun membunuhnya, maka genaplah 100 orang yang dibunuhnya.
Kemudian dia bertanya lagi, ada tak orang yang paling alim di muka bumi ketika itu? Lalu ditunjukkan kepadanya seorang lelaki alim yang berilmu. Maka dia pun mendatanginya dan menceritakan bahawa dia telah membunuh 100 orang. Adakah baginya taubat? Orang alim itu berkata, ya. Siapa yang boleh menghalang kamu daripada bertaubat? Pergilah ke tempat kaza wa kaza, sekian-sekian, kerana di sana terdapat orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, maka beribadahlah kamu bersama mereka. Jangan kamu kembali ke negeri tempat kamu melakukan kejahatan itu, kerana negeri itu adalah negeri yang buruk. Maka dia pun berangkat. Ketika tiba di perjalanan, di tengah perjalanan, kematian menjemputnya. Malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih tentangnya. Dan malaikat rahmat berkata, dia sudah datang kepada kami dalam keadaan bertaubat, menghadap kepada Allah dengan sepenuh hatinya. Sementara malaikat azab berkata, sesungguhnya dia belum pernah mengerjakan satu pun amalan kebaikan sama sekali. Datang seorang malaikat yang menyerupai manusia sebagai hakim pemutus antara malaikat berdua, malaikat azab dan malaikat rahmat. Dan malaikat yang datang itu mengatakan bahawasanya ukurlah jarak di antara keduanya, di antara kedua-dua tempat tersebut, ke arah negeri mana yang lebih dekat. Maka dialah yang berhak membawanya. Lalu mereka mengukurnya dan ternyata mereka dapati bahawa orang itu lebih dekat kepada negeri yang diinginkannya. Maka malaikat rahmat membawanya. Dalam riwayat lain disebutkan orang tersebut lebih dekat dengan kawasan yang baik itu hanya sejengkal, maka dijadikan dia tergolong dalam penduduknya. Dalam riwayat yang lain pula disebutkan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada tanah yang berada di tempat baik yang hendak dituju oleh lelaki yang membunuh 100 orang itu, supaya tanah itu mendekatkan dirinya kepada si mati itu. Dan disebutkan juga supaya Allah Ta'ala perintahkan pula tanah tempat dia lakukan maksiat itu supaya menjauhkan diri daripada si mati. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ukurlah di antara kedua-duanya. Malaikat itu mendapati bahawa kepada yang ini, yakni yang dituju, tempat yang nak dilakukan usaha taubat itu adalah lebih dekat dan hanya sejengkal sahaja jaraknya, maka diampunkan dosa-dosanya. Ini diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW. Kemudian daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Setiap anak Adam melakukan kesalahan, sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat. Dan yang terakhir disebutkan oleh Imam Ibn Daybak, diriwayatkan dalam As-Sahihain Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyaini min zahabin la ahabba an yakun salisa wa la yamla'u fahi illa turab wa yatubullahu ala man taba." Sekiranya anak Adam mempunyai 2 lembah emas, nescaya dia menginginkan yang ketiga. Tidak ada yang dapat memenuhi mulutnya, yakni keinginannya, kecuali turab, kecuali tanah, iaitu mati. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Dan disebutkan juga oleh Imam Ibn Daybak, dan banyak lagi ayat serta hadis membicarakan tentang perkara ini. Sekonyong-konyongnya perlu untuk kita ingatkan, fasal pertama tentang taubat, ia adalah merupakan kemuncak perintah Allah Subhanahu wa taala, satu ruang, peluang, lorong kecemasan bagi kita supaya senantiasa kembali kepada Allah dalam apa juga posisi dan juga kondisi. Walaupun kita adalah pelaku maksiat yang tegar, ataupun kita melakukan maksiat yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain, walaupun kita orang yang melakukan maksiat kemudian bertaubat, kemudian melakukan maksiat, kemudian bertaubat dan diulang-ulang sehingga kita pun merasa jemu dan kita mula membandingkan, kalau aku pun jemu takkan Allah tak jemu dengan perangai aku. Perkara seperti ini adalah satu benda yang perlu untuk kita faham dan hadam dengan sebenar-benar, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah rasa ataupun tidak pernah meletakkan satu titik untuk kita terus melakukan taubat. Dalam satu kitab yang dikarang oleh Ibnu Qudamah yang bertajuk At-Tawwabin, dia memetik satu kisah yang berlaku di zaman Ibrahim bin Adham. Satu ketika satu orang lelaki yang melakukan maksiat kemudian bertaubat, melakukan maksiat kemudian bertaubat, sampai tepu rasa dalam hati dia untuk bertaubat dan bermaksiat.
Dan dia rasa dia dah macam dah melekat dah dalam suasana maksiat. Kemudian dia bertemu dengan Ibrahim bin Adham dan bertanya, "Wahai Abu Ishaq, aku ni adalah satu orang yang melakukan maksiat dan kemudian aku bertaubat, dan kemudian aku tidak rasa malu untuk melakukan kembali maksiat tersebut, dan kemudian aku bertaubat pula, dan kemudian aku melakukan balik. Bagaimanakah caranya untuk aku menghentikan perkara ini?" Sebab sampai satu tahap kadang-kadang kita bila mai satu perasaan buat maksiat dan tak rasa apa, yang ni bahaya. Kalau buat maksiat masih lagi ada rasa malu mungkin, rasa berdosa mungkin, rasa macam tak patut mungkin, rasa macam hina, keji, dibenci, ya, yang tu benda yang baik, masih lagi baik daripada kita bermaksiat tapi tak rasa apa-apa. Yang ni bahaya. Yang ni bahaya. Maka hamba Allah ni yang dikenalkan dalam kisah tersebut dipanggil dengan Abdullah. Dia tanya dekat Ibrahim bin Adham perkara tersebut. Maka Ibrahim bin Adham kata, ada, kalau kamu masih lagi terus dan suka untuk melakukan maksiat, kamu boleh buat maksiat sekiranya kamu mampu untuk memenuhi 5 syarat. Ibrahim bin Adham kata dekat dia, kalau kamu boleh fulfill 5 requirement ni, 5 kelayakan, 5 syarat ni, hang nak buat maksiat apa buat? Terkejut dah. Dia kata, ada ke jalan untuk buat maksiat? Maksudnya kalau aku cukupkan syarat ni, aku boleh buat maksiat? Ya, Ibrahim Adham kata betul. Kalau hang boleh buat 5 benda ni, memang hang akan boleh buat maksiat. Tak kisah maksiat apa pun. Tak kisah maksiat apa. Janji 5 syarat ni hang kena buat dulu. Maka dia pun terkejut dan dia tanya, apa syarat pertama? Maka Ibrahim Adham berkata, yang pertama, bila hang melakukan ataupun engkau membuat maksiat, yang pertama, syarat yang pertama, selepas kamu melakukan maksiat ataupun ketika kamu nak melakukan maksiat, rasa sangat-sangat teruja nak melakukan maksiat, kamu berhenti daripada makan segala rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berhenti guna setiap rezeki yang Allah Taala bagi. Maka Abdullah ini, hamba Allah ni, dia kata, mana boleh? Sedangkan apa yang ada dengan aku, yang bakal ada dengan aku, semuanya ada rezeki Allah. Macam mana boleh aku berhenti untuk tidak mengambil, tidak makan rezeki pada Allah? Yalah, yang tu syaratnya. Kalau kamu boleh selesai syarat yang pertama ni, maka kamu boleh pergi syarat yang kedua. Oh, dia kata syarat ni tak boleh. Mana mungkin? Aku takkan boleh jadi orang yang berhenti daripada menikmati rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam waktu yang sama dia mula rasa malu. Waktu yang sama dia mula rasa benci pada diri dia. Kemudian Ibrahim Adham kata, syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah sekiranya kamu rasa nak sangat melakukan maksiat, kamu jangan lagi duduk di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata, nak pergi duduk tahu mana? Kalau aku duduk di planet lain pun tetap juga planet yang Allah Ta'ala cipta. Bahkan bulan juga Allah Ta'ala cipta. Mareh Allah Ta'ala cipta. Mana-mana tempat di dunia ni semua Allah Ta'ala cipta. Ya, mana-mana tempat yang nak pergi, kalau nak buat maksiat, tolong cari tempat lain daripada bumi Allah. Kalau boleh cari. Dan dia kata takkan mungkin. Sebab aku ni pun duduk dengan ihsan dan rahmat kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana aku nak pergi duduk di bumi lain? Nak buat sendiri lagi lah tak boleh. Dan kemudian Ibrahim Adham mengatakan syarat yang ketiga. Kalau engkau nak juga tetap melakukan maksiat, engkau carilah satu tempat di atas muka bumi ini yang mana di waktu engkau melakukan maksiat itu Allah tak boleh nampak maksiat tu. Allahu Akbar. Kalau nak sangat mau maksiat, tak kiralah maksiat kecil besar. Hari ni kita skeptical, kita jenis bias. Curi RM2, kita kata tak ada apa. Curi RM20, kita rasa masalah. Padahal dua-dua curi. Rasuah RM1 pun rasuah, rasuah RM1,000 pun rasuah. Boleh faham? Sentuh dengan keadaan menimbulkan syahwat juga adalah jalan menuju pada zina. Tayang gambar, tayang aurat juga adalah zina. Bukan benda yang beza, sama aja. Semua adalah terangkum dalam kluster maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Ibrahim Adham, kalau kau mampu cari satu tempat, kau buat maksiat dan Allah tak boleh nampak benda tu, maka silakanlah engkau cari tempat tu dan kau boleh bermaksiat pada Allah. Dan dia kata tak akan mungkin. Allah As-Sabur, Allah yang maha melihat, Allah memiliki basirah, Allah yang mampu dengan namanya Al-Basir, melihat segala perkara yang kita lakukan, baik dalam gelap maupun dalam suluh terang. Semuanya berada dalam paksi pengetahuan, alimun khabirun. Allah mengetahui segala.
dan takkan mungkin boleh buat. Dan kemudian Ibrahim Adham mengatakan, yang keempat, kalau engkau tetap juga bermaksiat, di saat engkau mampu untuk melakukan maksiat, rasa nak sangat bermaksiat, nanti di waktu engkau bertemu dengan malaikat maut, bagi tahu dekat malaikat maut, sesungguhnya aku nak minta supaya tangguh nyawa aku untuk dicabut pada hari yang lain, kerana nak teruskan maksiat dulu. Kalau engkau mampu untuk melakukan perkara itu, silakan. Dan pastinya tidak akan mampu. Bila datangnya waktu, tidak akan dipendekkan, dipercepatkan, diawalkan sedetik, dan tidak akan juga dilambatkan, dijedakan, dijurangkan walaupun sedetik. Takkan mungkin aku boleh minta tangguh untuk bagi lambat. Ya, kata Ibrahim Adham, kalau kamu nak sangat bermaksiat, maka ketika kamu nak mati, minta dekat malaikat maut supaya tangguhkan dulu pencabutan nyawa. Allahu Akbar. Dan yang kelima, kata Ibrahim Adham, ketika kamu dibawa dan diheret oleh malaikat Zabaniyah, dan kemudian kamu diterpakan di depan pintu neraka, dan kamu cakap di depan muka malaikat itu nanti bahawasanya kamu tidak mau masuk neraka dan kamu nak masuk ke dalam syurga, kerana kamu adalah orang yang sudah pun mendapat syarat-syarat utama untuk bermaksiat kepada Allah, kalau kamu mampu. Dan kata Abdullah ini, kata hamba Allah ni, dia kata takkan mampu seluruhnya, aku takkan mampu buat. Justru daripada itu, kata Ibrahim Adham, perbanyakkanlah untuk beristighfar dan kekal untuk minta ampun, kerana Allah itu menyukai hambanya yang sentiasa minta ampun. Allah benci pada orang yang buat maksiat, Allah benci pada pendosa, Allah benci kepada nilai-nilai dosa. Tetapi bukanlah Allah benci statik, tidak berubah, rigid, tidak. Allah benci bila orang buat dosa dan tak mau minta ampun, yang tu dibenci. Dan kita ditanam dalam satu paham, dinormalkan dalam hati dan jiwa kita, bila sekali buat dosa, selamanya berdosa. Bahkan lebih dahsyat, berketurunan dosa itu ditanggung. Sedangkan hakikat menanggung dosa yang dilakukan oleh orang-orang terawal hanya dinatijahkan dan dibawa oleh pahaman agama lain. Agama yang mengatakan kita di dunia ini adalah penanggung kepada dosa-dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa. Takkan Islam tak ajak kita macam tu. Kita berdiri pada titik dosa yang kita saja buat, dan tak ada kena-mengena dengan orang lain. Walaupun benda yang kita nampak adalah kesan dosa, tetapi dosa hanya menghurung orang yang melakukan selama mana dia tak minta taubat. Sebab tu banyak perkara yang kita nak kena melunakkan kembali, beradab dengan dosa. Sebab tu dalam dosa ni, bab dosa dia ada adabnya. Bukan kata dosa tak ada adab. Antara syarat bila mana kita faham konsep tentang hakikat taubat, maka kita akan jadi orang yang senantiasa bersegera melakukan permohonan ampun, minta taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita masih lagi duduk dalam wacana pemikiran yang mengatakan dosa aku setinggi gunung, tidak ada siapa yang boleh maafkan aku, tidak ada siapa boleh ampunkan aku, maka berpeleseranlah kita di bumi Allah dalam keadaan mendapat laknat dan murka Allah Subhanahu Wa Taala abadan abada, selama-lamanya, sehingga kita kembali pada Allah dalam keadaan yang paling hina. Kenapa? Kamu adalah orang yang arrogant, kamu adalah orang yang sombong, kamu adalah orang yang ignorant, kamu adalah orang yang menolak untuk bermohon ampun dan taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadi orang yang semikian. Dan itu kata sebagian ulama mufassirin, bila mana cuba menyatupadukan asas dan juga asal perintah taubat yang Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala tuntunkan kepada hamba-hambanya, maka kita kena usaha untuk jadi hamba Allah yang bertaubat. Dan taubat ini kebaikan dia pula, antara yang kita sempat sebutkan tadi, disebutkan dalam surah Hud ayat yang ke-52, ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan Nabi untuk menyampaikan dakwah kepada kelompok-kelompok yang menyembah berhala, dan mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya meninggalkan segala kesyirikan dan kembali bermohon taubat kepada Allah. Antara benda yang diberikan adalah sekiranya kamu bermohon ampun taubat kepada Allah, Allah akan ilaihi yursilis sama alaikum midrara.
Kalau kamu minta ampun kepada Allah, kamu beristighfar, sama ada istighfar atas dosa secara langsung ataupun dosa tak langsung, dosa yang disedari atau dosa yang tak disedari, kamu perbanyakkan istighfar dalam jumlah yang ramai, kamu minta ampun kepada Allah, maka alaikum midrara. Kata ulama, asbab daripada ayat ini juga menjadi dalil utama kenapa ketika mana kita melakukan solat sunat istisqa, solat sunat untuk minta hujan, antara perkataan yang perlu untuk sentiasa dicanang lantangkan ketika itu adalah permohonan ampun daripada Allah. Perbanyakkan istighfar. Tunjukkan kata kita ni adalah pendosa yang mencari keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam hidup ni kita takkan boleh lari daripada segala macam nilai-nilai dosa, baik kita sedar ataupun tidak. Dan dalam waktu yang sama juga perlu untuk kita fahamkan selalu bahawasanya dosa ini dia ada expired date dia. Dan expired date dia tu yang lebih dahsyat lagi ada dengan kita, bukan ada dengan orang lain, bukan ada dengan guru kita, bukan ada dengan pasangan kita, bukan ada dengan anak, bukan ada dengan ibu, ada dengan kita. Bagaimana kita nak mengexpiredkan dosa maksiat kita adalah dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak, paling kurang beristighfar, astagfirullah. Dan sebutkan kalimah istighfar itu dengan memenuhkan rasa melakukan dosa tu, rasa bersalah yang amat sangat. Nanti kita akan jumpa bagaimana hadis yang dikongsikan oleh Imam Ibn Daibah, satu orang yang masuk ke dalam tempat solat dan merasakan diri dia banyak dosa. Dosa itu akan berkumpul di atas kepala dan juga bahu dia. Dia meletakkan, dia merasakan dan dia mengemosikan benda itu. Dan setiap kali dia melakukan salat dengan benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, salatnya kerana Allah bukan kerana makhluk, maka setiap kali gerakan yang dilakukan pada setiap rukun salatnya akan menyebabkan dosa jatuh bergelimpangan. Ketika mana dia rokok, dosa yang berada di atas kepalanya akan jatuh berderai dan berkecai. Syarat dia adalah orang yang benar-benar minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bila kita nak kejakkan, nak solidkan rasa tu, dia sukar. Sebab bila mana kita dah bertakbir, syaitan akan mula kembali selepas pada takbir. Dan pada waktu itulah dia akan dia akan switch on segala perkara yang ada dalam hati kita untuk merasakan kita ni sebagai orang tak berdosa, untuk merasakan kita ni orang yang terbaik, untuk merasakan kita ni adalah orang yang lebih imannya daripada orang yang tak hadir, orang yang tak jumpa di masjid, orang yang tak datang ke masjid. Kalau masih lagi ada faham retorik seperti ini, maka kita sebenarnya duduk dalam gelanggang permainan iblis semata-mata, tak keluar daripada itu. Sebab tu nak rasakan benda tu, nak menggolek jatuhkan segala dosa yang kita bawa di hadapan Allah, dia kena satu perkara yang disebutkan sebagai kalau boleh musyahadah, baguslah. Kalau tidak pun kita duduk dalam keadaan muraqabah, merasa Allah Ta'ala melihat kita, merasa Allah Ta'ala mengawasi kita, Allah Ta'ala melihat dalam setiap permohonan dan juga setiap keampunan yang kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga nanti kita akan tengok beberapa perkara yang disebutkan dan disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seseorang yang mengajarkan anaknya Al-Quran secara bertulis. Dia ajak anak dia sampai ke tahap dia tulis depan anak dia. Dia ajak bacaan Al-Quran, baik iqra'nya, baik iqra' duanya sampai pada Al-Quran. Bila dia ajak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang. Dan ini adalah satu mekanisme utama yang perlu untuk kita usahakan. Moga-moga kita menjadi orang yang digelar sebagai orang yang Allah Ta'ala cinta walaupun banyak dosa. Wa khairut tawabi, duduk dalam keadaan yang Nabi SAW sebut, iaitulah golongan yang wa khairul khata'ina tawabun, iaitu orang yang buat salah tapi selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insyaAllah. Dan sebab itu disebutkan juga kata ulama, ketika kamu berbuat dosa itu adalah petanda kelemahan, dan ketika kamu mengajak orang berbuat dosa itu adalah tanda kerosakan, berlaku fasad. Dan kalau kamu banyak berbuat dosa dan Allah masih tetap baik kepada kamu, cuba kamu fikirkan kalau kamu berbuat baik, bagaimanakah bentuknya baik Allah kepada kamu. Kalau buat dosa, buat jahat dalam keadaan sedemikian, masih lagi Allah
kurniakan kebaikan, apatah lagi kalau kita memilih untuk melakukan istiqamah, melakukan kebaikan. Bagaimanakah bentuknya rahmat Allah, kebaikan Allah kepada kita. Dan jangan pernah meremehkan dosa kecil, kerana kebakaran boleh berlaku daripada api yang terkecil. Dan dosa secara perlahan-lahan adalah satu perkara yang mencekik hati, dan meninggalkan dosa akan membawa kehidupan yang baru dalam hati. Dan kata Imam Al-Ghazali, ketika mana kamu tidak ada rasa nak minta ampun atas dosa kamu, maka perbanyakkanlah kalimah istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerana yang mati ketika itu bukan diri kamu tetapi hati kamu. Minta kepada Allah, moga dikurniakan hati yang baru. Moga-moga hati yang baru ini adalah hati yang lunak, lembut dan halus dengan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Justru tuan-tuan, itu adalah penutup bagi fasal yang pertama. Pada nanti kita akan masuk fasal yang kedua, tajuk yang akan dikongsikan selepas pada bulan depan, iaitu hakikat taubat dan syarat-syaratnya. Dan disebutkan juga beberapa capaian daripada kisah-kisah tertentu yang boleh kita jadikan sebagai sumber inspirasi bagaimana untuk membentuk dan membentur rasa dalam hati untuk sentiasa kekal bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajuk sikit ya. Lepas tu nanti kita akan selesaikan juga tajuk ketiga kalau kita sempat, insya-Allah. Jadi moga-moga takat itu dulu perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Kalau ada kekasaran bahasa tu berbicara terlajak, kata terasa di mana-mana, saya minta maaf banyak. Daripada ujung rambut sampai ujung nyawa, dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudah diberi kalau ada silap dan salah akhir kalam. Sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku liqauli hadha astaghfirullahal azim wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fayafudhal mustaghfirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.